Dalam penampilan keempatnya di bawah kendalian Wang Tat-Meng selepas terbuka Korea, Jepun dan Australia, Zhejiang tidak membuang masa untuk menguasai perlawanan ini dengan membuka jurang 5 mata di game pertama. Dan hasil kesilapan Christie di game point, Zhejiang menutup perlawanan untuk kelebihan awal 21-13. Game kedua menyaksikan Christie meningkatkan mutu permainannya untuk ke depan 6-2 pula. Tapi kelalaian Christie sekali lagi membawa padah dan memberi peluang kepada Zhejiang untuk menyamakan kedudukan 8 sama. Ia juga sedikit sebanyak menjadi detik kebangkitan buat juara All England 2021 itu yang mula menemui rentaknya sekali lagi untuk mendominasi perlawanan sehingga mendahului 16-11. Namun satu lagi kesilapan Christie cukup untuk hadiahkan kemenangan kepada Zhejiang 21-15. Zhejiang pertemuan dengan Jonathan Christie, adakah ia berlangsung seperti mana yang you jangkakan ataupun yang you rancangkan? Macam sebelum saya cakap, saya pun tak tahu apa yang akan berlaku dalam court. And bagi saya hari ini, I just concentrate on the match, point by point. And boleh nampak Jonathan banyak mistake hari ini, tapi bagi saya, kredit bagi saya juga. And satu confidence bagi saya juga untuk qualify ke next round. And it's a good start lah. Yep. First set, dominant. Second set, you ketinggalan pada awalnya. Was it important untuk tak memastikannya you tinggal tu membelenggu you ataupun effect you? On that moment, saya hanya bagi tahu sendiri jangan panik and just focus on every point and main saja apa yang saya ada hari ini. So, it works. Yeah. Adakah ini versi Zhejiang yang terbaik selepas beberapa bulan ataupun masih lagi kerja dalam pemikiran, work in progress? I don't think it's the best version of me, but in this kind of situation, I mean it's different situation now, and saya pun tak boleh cakap saya nak cari balik dulu punya Zhejiang, mana tu dulu punya Zhejiang saya pun tak tahu. And I think the most important now is just focus on what I'm having now, what the situation is, so I perform macam mana lah. Betapa penting untuk make a statement, menang straight games against world rank number 5 player? Well, like I said always, I used to be there and I will be there again, definitely. Yeah. Last question, your opponent Brian Yang, mungkin ada sedikit tuah memihak pada dia, but still a quality player, train dengan Victor Axelsen. Do you think it's going to be a tough match? Of course, like I said before, every match I will treat it as a tough match, and no matter who is the opponent, I will play my best tomorrow. Yeah. Congratulations, Zhejiang. Okay, thank you. Baik, kalau siang tadi Goh Jin Wei berjaya mara ke pusingan kedua, lain pula cerita buat pemain perseorangan wanita kedua negara AS Kisona. Di game pertama, Kisona dan Pai Yu Po menguji kekuatan masing-masing dengan saling mengikuti rapat sehingga mata ke-19. Mesti membuatkan penonton di rumah berpeluh tak dapat nak agak siapa yang akan menang. Tapi Kisona bijak ambil kesempatan ke atas kehilangan fokus pemain dari Taiwan itu untuk menang 22-20. Di game seterusnya, Kisona yang menghuni ranking ke-57 dunia nampak lebih menyelah pada awalnya meninggalkan Yupo 15-9. Tapi sampailah mata ke-18, Kisona nampaknya sedikit lelah dan memberi terlalu banyak ruang kepada pemain ranking ke-23 dunia itu menguasai game sampai menang 21-19. Dalam kemunculan kali ketiganya di kejuaraan dunia, Kisona cuba bangkit di game penentuan tapi Yupo semakin bijak menyusun taktik dan kutipan mata semakin besar jurangnya. Akhirnya wakil perseorangan wanita ketiga Taiwan itu berjaya tamatkan saingan dengan keputusan 21-13. Kisona, tak ada seorang pun dekat Malaysia atau dalam dunia ni yang boleh cakap you tak try hari ni in your match dekat World Championship. Can you share you condition sekarang ni macam mana ni? Patut hari tu saya kat World Uni, saya main team event, saya ada tear hamstring saya grade 2. Memang tak sempat untuk fully recover because yang tear tu deep near saya punya bones itu. So itu maybe akan ambil masa 4 sampai 6 minggu. Tapi untuk World Champ ni, saya dapat buat fully rehab pun 1 minggu lebih sikit saja. Saya pun take risk because saya rasa masuk court, you pun selalu lupa you punya pain kan unless itu suatu trigger kan. Tapi first set sampai second set 15 yang saya leading tu, memang kaki saya still okay lagi. Then dia suddenly start, cause tak fully recover lagi kan, so dia punya pain terus trigger kaki saya dan saya
yang 15 tu saya sumpah saya tak boleh lari. Tapi saya try saya punya best lah. Pun mental kena strong kan, atlet. So hari ni, saya patut yang second set kalau tak sakit sikit saya at least boleh push lagi lah. Tapi yang second set tu, wah, tak tahu nak cakap macam mana. Tapi dah leading banyak pun tak boleh menang tu memang sangat sedih jugalah because saya dah leading 6-7 point. Tapi saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi saya selalu try saya punya best lah. Kisona, orang biasa kalau dalam keadaan you sakit sangat, mungkin dah kibar bendera putih, mungkin dah give up. But why did you still play dekat third game tu? Because saya rasa hamstring saja tak boleh pakai, tapi tangan, kaki semua boleh guna lagi. Hamstring saja kan. So saya try yang betul-betul saya tak boleh ambil dan saya tak push sangat lah. Because macam mana dia memang dah stop kat situ lah. Tapi yang lain tu boleh ambil lagi. So saya try saya punya best lagi lah. Ada satu side tak boleh guna lagi, ada 4 saya boleh guna. Kisona, it's very different tengok you punya reaction from the last World Champ yang you main dengan sekarang. Boleh share tak macam mana, how are you still smiling lagi sekarang ni? Kenapa tak boleh smile? Because saya trying saya punya best lah. Walaupun saya ada banyak injury, tapi saya rasa itu boleh lagi lah. Because itu yang journey player kan, injury dari injury kita kena push saja. Memang maybe ada yang good comment, ada yang bad comment. Yang first saya memang macam rasa sedih lah masa orang bad comment. Dan lepas tu masa saya fikir, saya rasa saya sudah try saya punya best. Kenapa nak pedulikan orang yang cakap apa kan? Saya memang dah all out lah. Yang hari ni saya memang dah all out lah. Memang dah tak boleh gerak in the end. Saya rasa dah grade 4 kot. Tak tahu lah. Kisona, last question. Abang tengok you main since you junior. You menang SEA Games gold medal. Up and down you sampai sekarang kat World Championship. What's next untuk SK Kisona? Teruskan perjuangan. Memang sasaran nak target Olimpik lah. Tapi kalau sebelum Olimpik tu memang sekarang consider saya punya match lebih bagus, lebih semangat daripada previous punya tournament lah. Macam dari Korea Open, saya dapat balik rhythm semua tu. Saya rasa saya nak kena strengthen saya punya injury dengan kena buat banyak strengthening lah. Because saya kan ada post injury punya history kan. So maybe pasal tu yang dia trigger banyak-banyak tempat lagi. So saya kena fokus kat tempat tu dulu lah. Because saya rasa overall dah balik lah normal. So saya tinggal kena strength saya punya ni yang tambah bagi injury lagi, macam tu je lah. Alright, Kisona, thank you very much. All the best for your next journey. Please recover well and please take care of your health. Thank you very much. Baik, untuk kupas dengan lebih mendalam mengenai perkembangan wakil negara di Copenhagen, Denmark, kita kembali bersama dengan Syarizat Sani. Hai Ahmed. Hai Su. Hai Dayang. Okey, Matt, hari ini apa yang boleh saya simpulkan adalah hari seperti roller coaster. Walaupun baru buka tirai, tapi kejuaraan dunia ni dah macam roller coaster, up and down cerita sendiri. Too bad Kisona tak dapat iringi Jin Wei ke pusingan seterusnya. Tapi satu perkara yang seperti Ahmed kongsikan tadi, perwatakan yang berbeza yang ditampilkan oleh Kisona cukup-cukup memberikan kita macam tanda tanya apakah peningkatan kematangan ini yang Ahmed lihat. Mungkin Ahmed boleh kongsikan apa agaknya changes ini membawa kepada perubahan yang positif mungkin pada Kisona? Hari yang cukup beremosi sebenarnya, di mana kita raikan kejayaan Ko Jin Wei di Zhejiang, tetapi melihat, mendengar perkara sebenar yang menimpa SK Kisona, kerana saya percaya saat reaksi pertama Kisona tewas dalam pertemuan 3 set mentang Payupo tu sudah pasti kritikan dan kecaman dan cemohan yang mengikut apa yang melihat di media sosial seperti yang sudah pun diketahui, yang sudah pun menjadi kelaziman sebenarnya. Jadi kematangan, semangat perjuangan seperti SK Kisona itu sebenarnya sudah wujud lama, sebenarnya sudah ada dalam diri mereka. Cumanya mereka tidak mahu bertutur, tidak mahu berkongsi, tidak mahu jadikan sebagai alasan. Kerana apa? Kerana takut dijadikan sebagai alasan. Jadi untuk SK Kisona yang saya sudah bawakan liputannya sejak dia berusia belasan tahun lagi, saya melihat dia memenangi emas Sukan SEA.
Saya melihat bagaimana dia terpaksa menangani isu membabitkan komen-komen berbau perkauman hanya kerana dia tewas dalam satu aksi badminton ketika mewakili Malaysia. Dan sebenarnya saya cuba untuk dapatkan perkembangan Kisona seminggu sebelum kejohanan dunia kerana saya dapat perkabaran bahawa dia tidak dapat beraksi di saingan Universiad yang baru saja berlangsung beberapa minggu lalu. Pada waktu itu saya sangkakan semuanya okey, tidak ada permasalahan yang besar. Jadi saya sangat terkejut apabila Kisona berkongsi bahawa dia sebenarnya mengalami kecederaan lutut yang sangat serius apabila beraksi menentang Payupo di set kedua itu, walaupun leading belenggu dengan kecederaan hamstring walaupun dia cuba untuk menaiki perlawanan tersebut. Jadi ini kisah-kisah yang peminat sukan tanah air perlu tahu bahawa atlet negara bukan sengaja mahu tewas dalam aksi apatah lagi di pentas dunia mewakili Malaysia. Jadi kematangan itu sentiasa ada pada setiap atlet di Malaysia ini, saya percaya, dan boleh dipupuk. Sekarang ini kematangan itu perlu dicerminkan oleh kita sebagai peminat sukan tanah air. Dan saya setuju, Mat, dan apa yang dikatakan oleh Kisona tu, saya fikir mental Kisona sudah pun berada pada tahap yang kita boleh katakan kalau dia dalam keadaan baik, mesti dia boleh bangkit punya lepas ni. Baik, Dayang. Very well said by Ahmed, of course. Tapi wajib juga untuk kami bertanya mengenai kemenangan Zijia tadi, Ahmed. Secara jujur, berapa kuat Ahmed menjerit apabila Zijia dapat mata kemenangan tadi, Ahmed? Of course, everybody dekat sini pun excited juga. Ahmed pula macam mana? Saya lebih mengambil pendekatan tenang kerana it's only the first match, hanya perlawanan pertama bagi kali Zijia. Ini seperti yang Zijia sebutkan, ini mungkin versi Zijia yang berbeza di bawah Wang Tat Meng. Ada banyak lagi perlawanan selepas ini, jadi kita tahu kemampuan sebenar Zijia. Mungkin kita lihat turun naik yang begitu mendadak musim ini. Jadi menentang Jonathan Christie, harus saya tekankan bahawa dia juga mengalami belum prestasi yang tersendiri. Jadi dalam pertemuan yang saya sifatkan sebagai 50-50, kemenangan buat Zijia ini sudah pasti akan memberikan dia suntikan semangat yang berbeza. Kita lihat bagaimana selepas ini dia menentang Brian Yang. Tapi apa yang saya boleh kongsikan, di sebalik kontroversi apa sahaja yang berlaku, tidak kisah datangnya daripada siapa, di sebalik apa yang perlu dihadapi sebelum dan selepas dan ketika berada di Copenhagen, Denmark ini, mentalnya berada dalam situasi yang cukup berbeza. Saya sudah lama tidak kelihatan seorang individu bernama Lee Zijia yang berada dalam keadaan bahawa dia tahu keadaan sekeliling, dia tahu apa yang perlu dilakukan, cukup bermotivasi, dan saya fikir itu sudah baik untuk saya melihat dia beraksi dengan tenang tanpa begitu teruja kerana masih jauh lagi perjalanan di kejohanan dunia ini dan lebih ramai lagi lawan yang berkualiti menanti dia. Okey, Ahmed dah banyak sentuh pasal Zijia, tapi sedikit Ahmed rumuskan peluang Zijia untuk kempen kali ini dan why? Kalau dia beraksi seperti mana dia beraksi ketika menentang Jonathan Christie, saya lihat tidak ada mustahil untuk dia melangkah setidak-tidaknya untuk menyamai pencapaian terbaik. His best dekat World Championships dalam beberapa edisi adalah di suku akhir. Tapi harus diingat juga, kita ada seorang lagi perseorangan lelaki yang meningkat naik, iaitu Ng Ziong yang berada dalam kelompok undian sama. Jadi harapan saya pada ketika ini adalah untuk melihat mereka beraksi di pusingan ketiga. Salah seorang padanya, kalau bertemu Malaysia menentang Malaysia, maka salah seorang padanya akan ke suku akhir. Jikalau individu itu Lee Zijia, kalau tanya saya mahu dia cuba untuk melangkah ke separuh akhir, step by step. Separuh akhir dia akan menjaminkan dia kalungan pingat gangsa, dan selepas itu kita akan berbicara dengan lebih lanjut apakah peluang dia kalau ada rezeki, seperti mana yang menjadi keyakinan setiap peminat badminton tanah air, kalau dan bila dia melangkah ke pentas yang berupaya untuk kita sifatkan sebagai pertemuan paling besar dalam saingan badminton dunia. Yang penting bagi sokongan tu, Dayang, kan? Terima kasih Ahmed atas perkongsian anda. Tapi apa yang penting, kami di sini semua bersetuju bahawa Ahmed dekat sana boleh jadi lucky charm untuk atlet-atlet kita. Thank you Ahmed. Betul? Jumpa lagi esok. Bye. Selamat bertugas. Sama-sama.